Pelan jana semula ekonomi negara dilaksanakan bagi memulihkan semula ekonomi negara akibat kesan daripada penularan wabak COVID-19. Dengan tema bersama menjana ekonomi, penjana memberikan fokus kepada 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pelan Hala 7 Teknologi Hijau Malaysia. Pelan Hala 7 Teknologi Hijau Malaysia dilaksanakan bermula dari 2017 hingga 2030 dengan penglibatan semua pihak berkepentingan awam dan swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan ekonomi diseimbangkan dengan perlindungan alam sekitar untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat bagi objektif mencapai status negara maju untuk Malaysia. DPN Dasar Pengangkutan Nasional 2019 hingga 2030 berpaksikan kepada prinsip pengangkutan yang mampan untuk menyumbang kepada penggunaan sumber yang cekap dan menangani cabaran dalam pertumbuhan sektor pengangkutan. DPN dapat meningkatkan tahap keselamatan. Tahap perkhidmatan yang lebih cekap bukan sahaja dapat meningkatkan tahap keuntungan kepada pengusaha, malah meningkatkan kemampuan pengguna. DKN Dasar Keusahawan Nasional merupakan strategi jangka panjang negara dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawan yang unggul menjelang tahun 2030. Dasar ini akan bertindak sebagai pemangkin kepada pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermarwah serta terus membangun secara mapan dengan pengagihan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Dasar yang dipilih untuk kumpulan kami adalah Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Dasar ini dilancarkan oleh Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merupakan dokumen strategi jangka panjang keusahawanan negara yang menggariskan objektif, sasaran, strategi serta inisiatif pembangunan ekosistem keusahawanan merentasi semua bidang industri dan merangkumi setiap peringkat usahawan dan masyarakat di Malaysia. Dasar Keusahawanan Nasional menjadi hasrat kerajaan untuk membentuk semangat keusahawanan yang utuh bukan sahaja dalam kalangan para usahawan, malah seramai mungkin rakyat Malaysia. Ia juga diharap menjadi tonggak kepada daya saing negara di waktu kita berhadapan medan persaingan ekonomi global dan ledakan arus perubahan teknologi yang berkait terus dengan industri 4.0. Seterusnya, kita akan mengenal pasti objektif-objektif dasar tersebut. Perancangan dan formulasi strategi dalam DKN telah mengambil kira faktor-faktor jangka pendek, sederhana dan panjang serta garis masa bagi menyusun rancangan pelaksanaan yang berkesan dengan menetapkan objektif dan sasaran sebagai garis panduan yang boleh diukur untuk memudahkan proses pelaksanaan, pemantauan serta penilaian. Antara objektif utama yang telah ditetapkan bagi dasar ini adalah seperti mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi negara Malaysia yang inklusif, seimbang dan mapan, membentuk masyarakat Malaysia yang berpemikiran dan berbudaya keusahawanan, meningkatkan bilangan usahawan negara yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan kompetitif, mempertingkatkan keupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Dengan implementasi Dasar Keusahawanan Nasional, terdapat beberapa impak yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan di Malaysia. Salah satu impak yang dapat dilihat adalah sumbangan kepada pemantapan ekonomi negara. Pada tahun 2017, perusahaan kecil sederhana PKS telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK
yang lebih tinggi iaitu sebanyak 7.2% berbanding dengan 5.2% pada tahun sebelumnya, mengakibatkan pertumbuhan KDNK keseluruhan sebanyak 5.9%. Selain daripada itu, perusahaan di Malaysia juga menyumbangkan nilai ekspor sebanyak 167.4 bilion ringgit pada tahun 2017, sama ada statistik 17.3% daripada keseluruhan nilai ekspor. Nilai ekspor ini secara majoritinya disumbang oleh 3 sektor utama iaitu pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Selain daripada sumbangan kepada pemantapan ekonomi negara, aktiviti keusahawanan di Malaysia juga dapat memperkasakan tahap sosioekonomi pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan wanita, belia dan yang kurang berkemampuan. Dari segi pemerkasaan sosioekonomi wanita, 364,052 usahawan wanita telah mendapat manfaat daripada pelbagai inisiatif dan sokongan keusahawanan seperti sokongan kewangan, latihan dan infrastruktur perniagaan sepanjang tahun 2017. Inisiatif dan sokongan ini adalah penting bagi menyokong 186,930 perusahawan milik wanita yang merangkumi 20.7% daripada keseluruhan perusahawan di Malaysia. Perusahaan di Malaysia juga menjana lebih kurang 9.9 juta peluang pekerjaan yang merangkumi 66% daripada keseluruhan peluang pekerjaan di Malaysia. Namun demikian, kebanyakan peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh aktiviti keusahawanan di Malaysia adalah pekerja tidak berkemahiran dan mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing. 16% daripada jumlah pekerja keseluruhan di Malaysia merupakan pekerja asing yang terlibat terutamanya di dalam sektor pertanian, perladangan dan binaan. Dasar ini dilaksanakan melalui 6 teras strategik yang merupakan pemangkin kepada proses transformasi ekonomi inklusif dan komuniti keusahawan negara. Ia telah dirangka untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah DKN. Teras strategik pertama adalah untuk membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat. Kerajaan menjadikan sifat kreatif, inovatif dan berani mengambil risiko dan peluang sebagai asas kepada budaya keusahawanan dalam komuniti dan kalangan pelajar. Untuk melakukan strategi ini, kerajaan menjalankan program kesedaran untuk meningkatkan kesedaran tentang keusahawanan. Mereka juga menggunakan media sebagai saluran. Bukan itu sahaja, kerajaan juga menerap nilai dan budaya keusahawanan dalam sistem pendidikan dari peringkat pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi. Teras strategik kedua adalah untuk mengoptimumkan sistem kawal selia dan capaian kepada pembiayaan kewangan. Kerajaan memastikan tadbir urus, pengawasaliaan dan pembiayaan fleksibel dan fasilitatif untuk memudah cara penerokaan pelbagai bidang keusahawanan. Mereka memperkenalkan program intervensi untuk mengurangkan risiko kebangkrutan serta meningkatkan akses kepada perkhidmatan kewangan tertentu termasuklah pinjaman tanpa cagaran. Seterusnya, teras strategik ketiga adalah untuk merangsang pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik. Untuk melakukan strategi ini, kerajaan meningkatkan peluang menceburi bidang keusahawanan kepada semua lapisan masyarakat untuk menaik taraf status sosioekonomi negara. Bukan itu sahaja, mereka juga meningkatkan kapasiti dan keupayaan koperasi dalam sektor ekonomi utama melalui perluasan akses kepada program bantuan dan peluang perniagaan. Teras strategik keempat adalah memacu pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan berteraskan inovasi. Kerajaan menyediakan pinjaman berasaskan prestasi dan insentif inovasi termasuk penggunaan harta intelek sebagai cagaran. Selain itu, teras strategik kelima adalah memantapkan keupayaan dan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kerajaan juga memudahkan cara pematuhan perundangan, pensijalan dan akreditasi bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Teras strategik keenam, iaitu yang terakhir, adalah untuk mengantarabangsakan perusahaan pertumbuhan tinggi. Kerajaan memastikan terdapat jalinan kerjasama strategik di antara perusahaan tempatan dan antarabangsa serta pematuhan standard dan kualiti antarabangsa. Kerajaan juga mewujudkan rangkaian pembiayaan alternatif global untuk menyokong usahawan tempatan yang ingin meneroka pasaran antarabangsa. Sekiranya dasar ini tidak diwujudkan, impak terhadap masyarakat dan negara adalah berkaitan dengan objektif dasar tersebut. Pertamanya,
ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif tidak dapat diwujudkan. Hal tersebut menyebabkan sosio-ekonomi Malaysia tidak seimbang atau mapan. Kedua, masyarakat Malaysia tidak dapat berpemikiran dan berbudaya keusahawanan kerana mereka tidak mengetahui tentang kepentingannya. Bukan itu sahaja, generasi yang akan datang pada masa depan juga tidak dapat mengikut jejak yang betul dan tidak akan mempunyai sifat keusahawanan yang cukup. Ketiga, bilangan usahawan negara yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan kompetitif tidak dapat dilahirkan. Apabila kekurangan bilangan usahawan yang berdaya maju, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta korporasi tidak dapat dijalankan dengan cekap, ini akan membawa kesan negatif kepada ekonomi negara dan tidak akan dapat bersaing dengan negara lain. Kesimpulannya, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memastikan dasar ini dijalan dengan lancar demi kemakmuran negara dan generasi yang akan datang. Pak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Terima kasih.